Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tingkatan 5, tajuk akhlak ada 4. Okey, ada pelajaran 18, 19, 20 dan 21. Okey, untuk hari ini saya nak buat sama-sama nota. Okey, 2 tajuk. Okey, yang pertama hari ini ialah tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Okey. Tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Jadi yang ni awak salin. Okey, awak kena salin tajuk. Okey, salin tajuk ni. Okey, tajuk ni kena salin. Okey, kemudian apakah maksud tawaduk? Okey, ni maksud tawaduk, sikap kerendahan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia. Okey, yang ni ambil. Okey, ni. Yang tu tak payah. Okey, ni dari dalil Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, "Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Saya ni rabun tak nampak sangat. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah melainkan Allah SWT akan mengangkat darjatnya. Okey, ini adalah dalil lah. Tapi untuk dalam nota awak ambil je tajuk tu, tulis, lepas tu maksud dia ialah sikap kerendahan hati kepada Allah dan juga sesama manusia. Okey. Seterusnya, okey, ini contoh-contoh sifat tawaduk yang diamalkan oleh Rasulullah. Okey, apa yang pertama sekali ialah tawaduk dalam pergaulan. Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika bergaul, terutama dengan kanak-kanak walaupun mempunyai kedudukan yang mulia. Baginda tidak sombong dengan kedudukannya, sebaliknya baginda menghormati dan menyayangi kanak-kanak. Baginda sentiasa bersikap lemah lembut dan menunjukkan kasih terhadap mereka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW selalu menyantuni kanak-kanak dengan mendahulukan ucapan salam ketika bertemu dan membelai rambut mereka dengan perasaan kasih sayang. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, contoh dalam kehidupan rumah tangga. Okey, Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika bersama-sama dengan keluarga. Baginda bersama-sama membantu isterinya melayani keluarga dan menguruskan rumah tangga. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, adakah Rasulullah bekerja dalam rumah baginda? Lalu Sayyidatina Aisyah menjawab, Rasulullah menampal selipar, menjahit pakaian dan melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga seperti mana yang dilakukan oleh orang lain. Okey, nampak yang pertama sekali tawaduk walaupun dengan kanak-kanak. Kan merendah diri dengan kanak-kanak, merendah diri dengan rumah tangga, walaupun dekat rumah Rasulullah tolong isteri jahit baju. Okey, bukan jahit baju untuk tumpahan lah, kan, jahit pakaian sendiri. Okey, yang seterusnya, contoh yang ketiga, tawaduk ketika makan dan minum. Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika makan dan minum. Baginda tidak pernah mencela makanan yang disediakan untuk baginda. Jika baginda menyukai makanan tersebut, baginda akan memakannya. Bila baginda tidak menyukainya, baginda meninggalkannya. Baginda tidak menzahirkan perasaannya, sebaliknya hanya berdiam. Ni awak kat dia orang makan, tak sedap, tak makan. Kan lepas tu komplain. Tapi komplain untuk menambah kebaikan dengan ada mengikut cara yang saluran yang betul lah. Kalau katakan ikan tu ada ulat, kan, tak masak, boleh bagi tahu dengan cikgu ataupun dengan AJK Exco MPP bahagian makan. Okey, ni tak payah salin contoh-contoh tawaduk. Okey, yang seterusnya. Okey, ni kena salin. Okey, hikmah ni salin. Okey, apakah hikmah tawaduk? Yang pertama sekali, dapat membentuk insan yang bertakwa. Okey, awak tengok dia ada kata hubung kerana sentiasa mengamalkan sifat mahmudah. Yang kedua, dikasihi masyarakat kerana tidak bersikap sombong. Pertama buat, kedua buat. Yang ketiga, membentuk keluarga yang harmoni kerana saling menghormati antara satu sama lain. Yang keempat, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah kerana sentiasa bersyukur. Yang kelima, membudayakan sikap merendah diri demi kepentingan Islam. Ni demi ni kata hubung. Okey, buat satu. Okey, buat 1, 2, 3, 4, 5. Okey, hikmah tawaduk. Okey, itu saja. Okay, untuk dapat 2 markah, awak kena ada kata hubung lah. Kerana, demi, kerana ni kan. Okay, baru dapat 2 markah. Kalau tak, awak tak dapat. Awak dapat 1 markah je. Kalau awak buat, katakan membentuk keluarga yang harmoni. 1 markah sahaja. Okay. Yang seterusnya, kita masuk dekat bahagian
Dah habis dah. Itu saja nota awak. Jadi buat maksud tawaduk dan hikmah tawaduk saja. Okey, semua untuk latihan. Okey, penilaian ni. Okey, penilaian ni saya nak buat bahagian kebat saja sebab nanti bila dapat buku ataupun kita naik sekolah nanti kita akan buat dekat dalam buku kerja sama-sama. Saya nak buat satu je bahagian kebat. Okey. Ni, ni salin sifat tawaduk. Okey, ni buat latihan. Okey, ni latihan. Okey, latihan sifat tawaduk merupakan satu daripada sifat mahmudah. Okey, apa itu sifat mahmudah? Sifat terpuji. Ni gambar sifat. Okey, sifat tak nanti dah tulisan kat sini. Sifat terpuji. Okey, berdasarkan pernyataan di atas, bagaimanakah amalan sifat tersebut boleh memberikan kesan kepada masyarakat? Okey, berdasarkan pernyataan di atas, bagaimana amalan sifat tersebut, okey, sifat tawaduk tu boleh memberikan kesan kepada masyarakat. Okey, apa kesan dia? Okey, bagaimana yang dikatakan boleh memberi kesan? Okey, saya nak satu isi, satu huraian lengkap dan kesimpulan. Okey, jadi ada 4 markah. Soalan kebat. Dah siap, nanti boleh bagi saya. Okey, itu saja. Okey, untuk tajuk yang pertama, bahagian akhlak. Okey, tu salin dengan nota dan buat latihan. Okey, itu saja untuk tajuk hari ini.